Buletin Didik 8 Ogos bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan bersetuju memberikan kemudahan bagi sektor sosial kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap dan menetap di negeri dalam fasa 2 dan seterusnya. Rentas daerah dibenarkan. Satu ialah individu yang ingin melakukan perjalanan rentas daerah mestilah menunjukkan pada petugas keselamatan di sekatan jalan raya sijil digital vaksinasi COVID-19 ataupun digital certificate COVID-19 vaccination yang menunjukkan bahawa individu tersebut telah pun menerima vaksinasi lengkap. Aktiviti makan di premis juga dibenarkan. Beliau menasihatkan orang ramai untuk makan di premis bila perlu sahaja dan tidak meluangkan masa yang terlalu lama. Orang ramai juga dinasihatkan untuk membungkus makanan jika situasi mengizinkan. Beliau juga meminta orang ramai memilih premis yang mempunyai sistem pengudaraan yang baik dan terbuka. Saya juga ingin menyarankan kepada pengusaha-pengusaha premis kedai makan supaya menyediakan lebih banyak ruang tempat makan di bahagian luar premis bagi pengudaraan yang lebih baik. Kita faham bahawa risiko penyebaran virus COVID-19 ini adalah jauh lebih tinggi di dalam premis berbanding di luar premis. Pemilik premis kedai makan juga perlu pastikan mereka yang memasuki premis untuk makan mesti menunjukkan sijil digital vaksinasi COVID-19. Bagi pasangan yang telah menerima vaksinasi lengkap dan ingin membawa anak-anak berusia 17 tahun dan ke bawah untuk makan di premis, pastikan anak-anak anda mematuhi SOP yang ketat. Kes baharu COVID-19 di negara ini hanya turun sedikit kepada 18,688 berbanding semalam 19,257. Bagaimanapun jumlah kematian hari ini saja 360 kes, paling tinggi setakat ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata semua negeri mencatatkan pertambahan kes dengan Selangor melaporkan kes tertinggi iaitu sebanyak 6,565 kes. Ia diikuti Kuala Lumpur dengan 1,833 kes, Kedah 1,610, Sabah 1,379 dan Johor 1,308 kes. Jumlah kes kematian naik mendadak kepada 360 menjadikan jumlah kumulatif kepada 10,749. Manakala kes dirawat di ICU ketika ini ialah 1,095 dan kes dengan bantuan alat pernafasan ialah 571. Suasana pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR semakin serasi dan diadaptasi, bukan sahaja dalam kalangan murid, malah juga ibu bapa. Dengan pelbagai inisiatif dan penambahbaikan, ibu bapa turut memperuntukkan sejumlah perbelanjaan untuk keperluan PDPR. Bagi Elianti Muhammad Nur, 34 tahun sebagai ibu kepada dua cahaya mata turut memperuntukkan perbelanjaan dengan membeli peralatan yang bersesuaian dengan keperluan PDPR. Selain perabot seperti kerusi dan meja tulis, dia juga membeli tripod untuk peranti dan lampu yang sesuai untuk memudahkan komunikasi secara dalam talian bagi anaknya Sofia Isabella 8 tahun. Bagi Elianti, peralatan yang sesuai menjadikan pembelajaran lebih selesa, terutamanya bagi kanak-kanak yang perlu duduk dan melihat skrin untuk jangka masa yang lama. Orang dewasa nak meeting online pun susah kan? Apatah lagi anak-anak kita. Jadi, saya cuba jadi lebih positif untuk ubah gaya kebiasaan. Kalau sebelum ini, hujung minggu kita rehat, boleh keluar jalan-jalan. Now, setiap malam semak kerja sekolah anak-anak. Setelah berbulan-bulan menempuh sesi pembelajaran sebegini, rutin harian Elianti juga perlu berubah mengikut keperluan pembelajaran. Dia yang bekerja pada siang hari dibantu suami yang bekerja dari rumah menguruskan kelas dalam talian pada sebelah pagi. Satu lagi, saya akan susun jadual anak-anak, terutama time mereka menggunakan gadget. Main game contohnya. Jadi saya buatlah jadual simple-simple untuk mereka susun aktiviti. Macam weekend, saya ada daftar untuk art class, ada juga kelas piano.
semua yang online-online. Setiap pagi hari Isnin hingga Jumaat, saya bangun awal, siap-siap mandi. Lepas tu saya join kelas online. Daddy dan Mami akan tolong kalau saya ada masalah, macam tiba-tiba ada masalah dengan Google Meet. Selain itu, kerjasama daripada pihak sekolah sangat membantu. Homework dan tugasan saya semat dalam Google Classroom setiap hari. Cikgu akan beri ikut subjek, jadi senang saya nak siapkan. Kalau saya tak siap, saya bagi tahu cikgu. Nanti bila petang atau malam, saya siapkan dengan Daddy and Mami. Tugasan yang diberikan juga dilihat beransur-ansur diolah oleh guru dengan kesesuaian dan situasi pandemik. Ini juga menjadikan murid lebih kreatif untuk membuat kerja rumah, terutamanya tugasan yang memerlukan penerangan dan rakaman video. Pemakanan yang seimbang amat penting untuk anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun. Pengambilan nutrisi yang betul demi memastikan tumbesaran anak-anak berjalan mengikut skala ditetapkan. Namun kekangan ibu bapa menyediakan pemakanan seimbang dalam suasana negara berdepan pandemik kerana semua sedia maklum ada daripada kita yang kehilangan sumber pendapatan dan terpaksa mengawal perbelanjaan demi kelangsungan hidup. Menurut Pegawai Pemakanan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Nurdiana Muhammad Rafin, penting untuk ibu bapa memantau pengambilan makanan anak-anak ditambah dengan pelaksanaan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR di mana anak-anak mempunyai akses secara langsung makanan 24 jam. Lebih merusingkan apabila mereka tidak mempunyai akses membeli makanan dalam talian. Saranan pemakanan yang sihat untuk anak-anak yang berada di rumah mestilah berdasarkan Saranan Pengambilan Nutrien Malaysia RNI 2017 di mana keperluan tenaga ataupun kalori dan nutrien kanak-kanak adalah berbeza mengikut umur, jantina dan aktiviti hariannya. Jelas Nurdiana lagi, murid lelaki berumur 7 hingga 9 tahun memerlukan 1,800 kalori berbanding perempuan yang hanya memerlukan 1,600 kalori. Sementara murid lelaki berusia 10 hingga 12 tahun, 1,900 kalori berbanding perempuan hanya memerlukan 1,700 kalori. Keperluan makanan juga perlu sederhana, seimbang serta mengikut Piramid Pemakanan Malaysia 2020. Ibu bapa juga disarankan untuk memastikan anak-anak meminum air 6 hingga 8 gelas sehari. Teknik penyediaan makanan juga perlu mengikut saranan Pinggan Sihat Malaysia yang disediakan oleh KKM, iaitu suku-suku separuh. Lebih penting adalah anak-anak mengikut 3 waktu makan utama, iaitu sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Penyediaan makanan dalam suasana sukar ini semestinya cabaran utama, terutama kepada anak-anak yang terlalu memilih makanan. Antara tip-tip tersebut adalah tanam sayur dengan anak anda. Biarkan mereka membantu, menjaga, menyiram, memetik, malah menyediakan hidangan tersebut. Dia akan menjadi lebih teruja untuk makan tanaman yang mereka sendiri usahakan. Masukkan sayur dalam menu kegemarannya. Potong sayur kecil-kecil dan masukkan ke dalam nasi goreng, kek dan sebagainya. Penyusunan sayur dan buah dalam bentuk yang menarik juga membantu anak-anak berminat untuk mencuba. Bagi ibu bapa yang tidak sempat menyediakan makanan dan perlu beli di luar, Nurdiana menyarankan agar memilih menu yang lebih sihat. Selain itu, kurangkan pembelian makanan segera dan cuba menukar minuman manis kepada yang berkhasiat. 5 penuntut Universiti Teknologi Malaysia UTM terpilih untuk mewakili negara ke pertandingan Keyboard Robot Programming Challenge 2021 September depan. Pertandingan anjuran bersama Agensi Eksplorasi Aero Angkasa Jepun dengan kerjasama Agensi Angkasa Malaysia. Pertandingan berbentuk pendidikan yang memerlukan peserta menyediakan pengaturcaraan untuk mengawal dan menggerakkan robot di stesen angkasa antarabangsa. Ia julung kali diadakan di negara ini dan secara dalam talian. 5 penuntut berkenaan yang menggelarkan kumpulan mereka sebagai Lemon Tree Universiti Teknologi Malaysia telah memenangi pertandingan itu di peringkat kebangsaan pada 10 Julai lepas. Pertandingan ni nama Keyboard Robot Programming Challenge. Dia buat programming
robot namanya Astrobi yang berguna dalam ISS International Space Station. Mereka seterusnya telah dipilih mewakili negara dan telah bertanding secara dalam talian pada 18 Julai lepas yang disenaraikan secara langsung daripada stesen angkasa antarabangsa. Walaupun jatuh ke tempat ke-8, kumpulan berkenaan telah terpilih ke pusingan akhir yang akan diadakan September depan di Pusat Angkasa Tsukuba, Jepun. Saya bersyukur mendapat pertama dalam preliminary round di Malaysia. Saya juga bersyukur dapat memasuki final round untuk program robot yang di International Space Station. Pada pertandingan itu nanti, peserta tidak akan menggunakan simulator. Sebaliknya, pertandingan diadakan dengan akses ke stesen angkasa antarabangsa. Muzium Perang atau Penang War Museum pada asalnya adalah sebuah kubu pertahanan British yang dibina pada 1930-an. Tujuan pembinaannya untuk mempertahankan Pulau Pinang daripada serangan musuh. Kawasan muzium yang terletak di lereng bukit di Batu Maung ini mempunyai pemandangan laut seluas 320 darjah. Dibina pada 1930, kubu siap sepenuhnya 9 tahun kemudian dengan menggunakan tenaga kerja banduan yang dihukum mati dari negara-negara jajahan British. Dikatakan, kerahan tenaga sedemikian adalah bagi memastikan pembinaan kubu itu kekal rahsia. Namun ketika Perang Dunia Kedua, ianya jatuh ke tangan Jepun dan dijadikan sebagai pusat tahanan tawanan perang. Kubu pertahanan yang menelan belanja 40 juta paun ketika itu diambil alih oleh tentera Jepun pada 16 Disember 1941, 8 hari selepas mereka memasuki Tanah Melayu dengan menaiki basikal melalui Thailand. Tapak itu terbiar selepas pengunduran tentera Jepun dari Tanah Melayu pada 1945. Sebelum ditemui seorang bekas pegawai di Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Encik Johari Syafiee, yang kemudian membangunkannya menjadi muzium. Pembersihannya memakan masa selama beberapa tahun kerana dipenuhi jerangkap samar dan hutan belukar. Turut ditemui senjata digunakan tentera Jepun ketika menakluki Tanah Melayu, termasuk 5,000 senapang selain tulang manusia dan terowong bawah tanah. Sebuah pekan di pedalaman Chile mendapat kabar gembira apabila menerima rangkaian internet buat kali pertama. Lebih istimewanya, kemudahan itu disediakan di sebuah sekolah sekaligus membolehkan pelajar di situ tidak lagi keciciran. Di Sotomo yang dikelilingi gunung, tasik dan hutan, kemudahan internet boleh disifatkan satu kemewahan yang sangat sukar diperolehi. Manakan tidak, kemudahan telefon adalah sekadar alat perhubungan. Itu pun capaiannya selalu terganggu. Justru pemasangan internet Starlink ini kabar gembira yang disifatkan satu langkah besar. Seorang guru di Sekolah John F. Kennedy, Javier de la Barra berkata, dengan internet yang dipasang ini, murid-muridnya kini boleh mendapatkan pelbagai ilmu, antaranya melalui kandungan pendidikan di YouTube. Mereka juga lebih kreatif untuk pelbagai projek di sekolah dan lebih menarik mampu menerokai pelbagai tempat termasuk muzium secara maya. Meskipun perjalanan ke sekolah agak mencabar kerana perlu menaiki bot dan mendaki, pelajarnya kini gembira dan lebih bermotivasi, malah memiliki banyak idea bernas. Ribuan warga Berlin, Jerman menyertai majlis makan malam di landasan lapangan terbang Tegel, dan majlis yang dinamakan Freedom Dinner itu mendapat sambutan luar biasa kerana lebih 1,000 meja berjaya ditempah. Susunan meja sepanjang 800 meter juga memberi mesej Berlin Love You melalui pemandangan dari udara. Dan menurut Datuk Bandar Berlin, Michael Müller, acara ini diadakan bagi memberi mesej kepada orang ramai bahawa bandar itu kembali bernyawa selepas hampir 2 tahun suram tanpa sebarang acara besar diadakan akibat COVID-19.
Pingat perak sebagai penutup Tamasya Olimpik Tokyo 2020, jago basikal trek kebangsaan Dato' Azizul Hasni Awang melunaskan impian pingat kedua yang cukup dinanti-nantikan itu. Selepas melepasi peringkat suku akhir, Azizul Hasni kekal fokus berdepan saingan separuh akhir apabila beraksi pada hit kedua. Cabaran diberikan lawan Harry Leverson dan Maximilian Levy tidak menggentarkan anak kelahiran Dungun Terengganu ini untuk meloloskan diri ke perlumbaan akhir. Perlumbaan akhir nyata cabaran lebih sukar buat Azizul Hasni, tetapi pemenang gangsa Olimpik Rio ini tetap berkeyakinan tinggi meskipun berdepan pelumba berpengalaman Britain yang juga juara bertahan Jason Kenney. Kenney mudah pertama di garisan penamat tanpa dicabar, tetapi Azizul Hasni sekali lagi unggul menafikan cabaran getih Harry Leverson untuk meraih pingat perak. The Pocket Rocketman ini turut memperbaiki pencapaiannya di Olimpik kali ini berbanding di Rio 5 tahun lalu. So I don't want to take the risk because obviously there's 3 strong riders at the front. So I just need to be patient and just wait for the right time to make the move. When Harry made the move, I just follow his will. And I just saw that we're not fighting for gold because Justin was far at the front. So we're just fighting for the best spot, you know. Of course, I'm a little bit sad that I cannot deliver the first ever gold medal for our country. But of course, this is Olympic Games, and I'll be more happy with the silver. Pencapaian Dato' Azizul Hasni siang tadi tetap membanggakan keluarga tercinta. Kejayaan memperoleh pingat perak adalah sebagai hadiah berharga kepada bapanya, Awang Muda Embung yang terlantar akibat diserang angin ahmar awal tahun ini. Kesemua ahli keluarga Dato' Azizul Hasni berkumpul di kediaman bapanya di Kampung Nibung Stesen Dungun sejak awal pagi untuk mengikuti acara suku akhir yang bermula pada jam 9.30 pagi. Menurut abang iparnya Razman Muhammad 36 tahun, walaupun terlepas pingat emas yang diidamkan, dia percaya Azizul Hasni sudah memberikan yang terbaik dalam aksi final itu. Tambah Razman, adik iparnya itu ada menghubungi keluarga malam semalam meminta seluruh keluarga untuk mendoakan kejayaannya. Kita berasa sedikit, orang kata, kecewa lah kerana Azizul tidak dapat membawa pingat emas pertama untuk Malaysia. Tapi kita rasa bangga dengan kejayaan Azizul mendapat pingat perak. Sebelum ni di Rio dia dapat gangsa. Dan kita yakin insya-Allah untuk Olimpik seterusnya Jijo akan boleh untuk mendapatkan pingat emas lah untuk Malaysia. Apa-apa pun kami tim Azizul tetap menyokong Azizul walaupun menang dan kalah. 4 lagi perlawanan Liga Super berlangsung semalam menyaksikan kemenangan pasukan kelompok teratas di sebalik pendahulu Johor Darul Takzim JDT yang hanya akan turun malam ini. Terengganu FC menewaskan Seri Pahang 2-0 diikuti Penang FC dan Kuala Lumpur yang turut mencatat kemenangan tipis. Pasukan tangga tercorot UiTM FC pula akhirnya ceria melakar kemenangan pertama Liga dalam aksi ke-17 dengan menewaskan Perak FC. Aksi Terengganu FC dan Seri Pahang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Gung Badak. Tuan rumah yang mendapat percubaan pertama tidak melepaskan peluang itu apabila rembatan David Da Silva hasil hantaran Faiz Nasir minit ke-12 berjaya membolosi gawang pelawat walaupun cuba ditampan penjaga gol Muhammad Zarif Irfan Hashimuddin. Faiz kemudian sekali lagi melambungkan bola kepada Faizal Halim untuk pemain itu mencetak nama sebagai penjaring kedua TFC minit ke-23. Kemenangan itu membolehkan skuad penyu kekal menghuni kedudukan kedua Liga Super dengan 37 mata. Perbezaan 5 mata berbanding pendahulu JDT yang dijadual turun malam ini melawan Sabah FC. Penang FC yang turun dengan misi meraih 3 mata penting di gelanggang sendiri bagaimanapun terpaksa beraksi dengan 10 pemain. Selepas Khairu Azrin Khazali dilayangkan kad merah minit ke-66. Namun kesempatan itu gagal digunakan sebaik mungkin oleh Melaka United. Sebaliknya tuan rumah yang berjaya mendapat gol pertama menerusi Rafael Victor minit ke-76. Pelawat terpaksa menunggu hingga minit ke-90 untuk menyamakan kedudukan menerusi jaringan pemain import Giovanni Gomez. Syaridin Boboiv kemudian tampil meledak gol kemenangan Penang FC pada masa kecederaan membolehkan mengumpul 31 mata di tangga ketiga. Di Stadium KLFC Ceras Kuala Lumpur City FC turut memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri selepas mencipta kemenangan 1-0 ke atas PJ City FC dengan jaringan tunggal yang dihasilkan Paulo Josue minit ke-31.
Keputusan itu meletakkan KL City di kedudukan ke-6 selepas mengumpul 24 mata, manakala PJ City di tangga ke-8 dengan 18 mata. Sementara itu, risiko untuk Perak FC tersingkir ke Liga Perdana musim depan semakin meningkat susulan kekalahan 0-2 di tangan UiTM FC. Kekalahan pelawat di Stadium UiTM Shah Alam itu menyaksikan Scoreboard Scorers kekal di kedudukan kedua tercorot selepas mengumpul 13 mata, dibezakan 4 mata dengan Sri Pahang dan Melaka United yang menghuni tangga ke-9 dan 10 Liga. UiTM FC pula akhirnya melakar kemenangan pertama musim ini hasil jaringan pertama Sean Ganelli minit ke-30 sebelum Syafiq Al-Hafiz Dawawi menambah satu lagi gol pada minit ke-75 perlawanan menyaksikan mereka mengumpul 5 mata di tangga terbawah. Pemandangan indah lembah Kashmir mengakhiri buletin didik malam ini. Selepas terkesan dengan pandemik, tarikan pelancongan popular ini kembali menjadi tumpuan penduduk tempatan. Saya Nur Alifah Ghani. Salam hormat, kita jumpa lagi.